Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mazat bin Muhammad Zamri. Itu kad metrik 01 GT 19F 2104. Okey, ini saya akan terangkan pasal faktor-faktor sumbang mahram berlaku. Okey, antara faktor dia adalah kita punya keimanan yang lemah dan gagal mengawal nafsu. Itu yang gagal mengawal nafsu ni dia orang gagal mengawal nafsu apabila setengah golongan tu dia ada mempunyai sikap untuk menggoda. Contohnya selalu menggoda ni selalunya pada perempuan lah, mana perempuan dia akan menggoda lelaki supaya untuk mendapatkan satu nafsunya tertekan untuk membuat hubungan seks. Lepas tu yang kedua, tidak mengamalkan kehidupan yang disyariatkan oleh Islam. Okey, seperti yang kita tahu, kehidupan yang disyariatkan oleh Islam adalah yang mana berzina itu adalah sangat ditegah dan dilarang oleh umat Islam. Jadi benda ni berlaku sebab dia kurangnya didikan agama Islam. Lepas tu yang ketiga adalah perasaan ingin tahu dan ingin cuba, seperti mana yang saya terangkan tadi, yang mana bila perempuan menggoda lelaki, dia macam macam nak mencuba. Bila nak mencuba dan nak tahu macam mana, apa rasa macam mana dia bila dia buat. Lepas tu, dan yang terakhir adalah keruntuhan institusi keluarga. Okey, selalunya yang berlaku semua mahram ni pun menyebabkan keruntuhan institusi keluarga ni sebab keluarga ni dia hidup golongan yang sangat miskin. Lepas tu bila dia tertekan, dia tak dapat nak kontrol emosi dia. Bila dia tak dapat kontrol emosi dengan tekanan hidup, dia benda yang tak sepatutnya boleh berlaku. Contohnya macam sumbang mahram, menyebabkan ada kes rogol dan zina. Jadi itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Muhammad Arif Adam Bihamdan. Saya daripada DDT P4, nombor metrik 01 DDT 19F2095. Hari ini saya akan menerangkan tentang kesan-kesan sumbang mahram. Okey. Seperti kata pepatah, harapkan pagar makan padi. Bersesuaian dengan apa yang berlaku dalam masalah sumbang mahram ini, ianya memberikan kesan yang sangat besar dalam diri mangsa, keluarga, masyarakat dan negara. Okey. Pertama sekali adalah kesan ke atas mangsa. Mangsa sumbang mahram adalah individu pertama sekali yang akan mendapat kesan dalam dirinya. Mangsa akan terasa terhina dan dicaci oleh masyarakat sekeliling, walaupun hakikatnya mereka tidak bersalah. Mereka akan hilang kepercayaan terhadap mahram yang lain, dan ini menjadikan hubungan kekeluargaan semakin renggang. Kemesraan yang dulu sentiasa bertaut mungkin akan menjadi kebencian dalam hidup mangsa khasnya. Anak yang tidak bersalah itu turut mengalami kesan psikologi yang tinggi akibat daripada kesan kebencian dan yang tumbuh dalam hati, manakala perasaan hormat kepada kaum lelaki akan hilang. Seterusnya, mereka akan menghadapi gangguan atau bermasalah dalam perkembangan psikososial mereka. Okay. Dengan rasa rendah diri, ada yang menjerumuskan diri mereka kepada gejala tidak sihat seperti menjadi pelayan di kelab-kelab malam, menjadi bosiap, penagih dada dan pelbagai lagi. Paling menakutkan sekiranya kesan daripada sumbang mahram ini, mangsa sumbang mahram ini mengandung. Mereka akan menanggung malu untuk berhadapan dengan keluarga dan masyarakat terhadap kandungan tersebut. Bagi yang menggugurkan kandungan ini, akan memikirkan dosa yang dilakukan, tapi yang melahirkan kandungan tersebut timbul masalah dari segi status kekeluargaannya. Namun ada juga di antara mereka, iaitu mangsa sumbang mahram ini, mendapat kesan yang lebih positif dan dengan mengambil sikap lebih berjaga-jaga apabila berada di rumah seorang diri, dengan hanya bertemankan saudara mara lelaki. Mereka juga akan berhati-hati apabila keluar dari rumah kerana takut dengan cacian daripada masyarakat setempat. Selain itu, mereka juga akan lebih prihatin dengan mengambil berat akan keselamatan adik-adik perempuan dan saudara-saudara perempuan yang lain, dengan harapan supaya kejadian yang menimpa diri mereka tidak akan berulang lagi terhadap orang lain yang mereka sayangi. Kedua pula adalah kesan ke atas keluarga. Bapa adalah ketua keluarga berperanan dalam menyara keluarga dan memimpin sebuah rumah tangga supaya aman, tenteram dan selesa.
dengan mengikut ajaran Islam khasnya, dan begitu juga bagi agama lain. Inilah yang diimpikan oleh semua individu supaya sebuah keluarga yang terbina dapat hidup sejahtera dengan dilimpahi rahmat dan kasih sayang antara satu sama lain. Namun apa yang menjadikan kita pada hari ini ialah apa yang diharapkan adalah tinggal impian semata-mata dan bukannya kenyataan. Bapa atau saudara mara lelaki iaitu mahram yang terdekat yang diharapkan menjadi pelindung kepada anak-anak perempuan telah mengambil kesempatan kepada mereka yang sememangnya mempunyai sifat lemah lembut ini. Hubungan kekeluargaan akan menjadi retak dan boleh menimbulkan kepincangan dalam rumah tangga. Bila hal ini berlaku, hubungan ini tidak dapat dipulihkan lagi. Tiada lagi sifat saling percaya mencari antara keluarga dan kekerapan. Sembilan kadar perceraian juga akan meningkat kerana gejala sumber maram sebagai faktornya. Si isteri yang mempunyai sifat keibuan ini akan sentiasa bersama anak-anaknya walaupun dalam situasi yang menyedihkan. Jika akibat daripada perbuatan si suami yang tidak bermoral itu, manusia sumber maram ini juga akan bertindak dengan sedaya upaya untuk menjauhkan diri daripada keluarga sendiri dengan melarikan diri. Contohnya, bagi mereka, rumah sendiri bukanlah tempat berlindung yang selamat lagi. Mereka rela menumpang di rumah kawan-kawan yang tidak mempunyai sebarang pertalian saudara. Keluarga manusia juga tidak dapat lari daripada cemoohan dan tomahan masyarakat dan seterusnya dipulaukan dan dihina. Seterusnya, maruah dan nama baik keluarga sudah tiada nilainya di sisi masyarakat. Yang ketiga pula adalah kesan ke atas masyarakat. Masyarakat kelompok manusia yang terdiri daripada pelbagai jenis kaum, jantina dan agama yang terdapat dalam sebuah negara. Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti kaum Melayu, Cina, India dan sebagainya. Kaum ini menganut agama masing-masing iaitu Islam, Buddha, Hindu, Kristian dan lain-lain lagi. Hidup di dalam masyarakat memerlukan persefahaman, sikap hormat menghormati dan saling memahami adat dan berpegangan agama masing-masing. Walaupun masalah sumber maram yang kebanyakannya melanda kaum Melayu memberi kesan yang tidak baik kepada pandangan masyarakat kaum lain. Keruntuhan moral dan akhlak yang berlaku ini akan menyebabkan masyarakat kita tidak menjadi nilai peribadi yang baik. Wawasan negara juga melahirkan masyarakat penyayang dan individu yang seimbang dari segi emosi, jasmani dan rohani tidak kesampaian sekiranya anak-anak yang tidak berdosa menjadi bahan cemoohan dan hinaan masyarakat. Hidup berharmoni dan saling hormat menghormati juga tidak dapat diamalkan kerana wujudnya sikap benci-pembenci antara satu sama lain. Kerana masyarakat sering membezakan seseorang dan seorang lain berdasarkan keturunan dan nama baik keluarga. Hal ini menunjukkan jurang yang luas antara satu individu dengan individu yang lain. Apalagi wujudnya anak hasil daripada ketidaksahan taraf ini akan mengundang 1001 persoalan dan tanda tanya masyarakat apabila mereka berhadapan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Okay, yang keempat pula adalah kesan kepada negara. Gejala sosial semakin meningkat dan hal ini terjadi kerana gejala ini turut menyumbang kepada masalah pembuangan bayi yang semakin meningkat dan mencetuskan fenomena baru di negara kita. Mangsa akan berasa tertekan dan hilang punca sehingga bertindak membuang bayi yang tidak sah nasab keturunannya di sisi agama. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum, nama saya Muhammad Riazi dan nombor metrik saya ialah 01DDT19F2087. Okay, so hari ini saya akan terangkan tentang langkah-langkah untuk mengatasi sumbang maram. Okay, terdapat beberapa langkah yang boleh kita ambil untuk membendung kejadian sumbang maram dari terus berluasa. Yang pertama ialah dengan mengukuhkan institusi keluarga, iaitu dengan meluangkan masa untuk bersama-sama anak dan mengawasi segala tindak tanduk mereka. Okay, apabila kita meluangkan masa bersama anak-anak dan juga mengawasi segala tindak tanduk mereka, kita dapat lihat apa pergerakan atau aktiviti yang mereka buat. So ini akan mengatasi masalah sumbang maram ni. Okey, yang kedua ialah dengan menitik beratkan didikan agama, iaitu dengan memantapkan keimanan dalam diri setiap individu. Okey, bila contohnya kita mempraktikkan ajaran agama dalam kalangan anggota keluarga, terutama sekali tentang nilai-nilai yang kehidupan yang kita patut ikuti dan wajib dilakukan oleh semua umat Islam. Dalam Islam, Islam melarang kita daripada melakukan masalah sumbang mahram ni. So dengan ini kita juga dapat mengatasi masalah sumbang mahram ni. Okay, dan yang ketiga ialah dengan mengadakan aktiviti khas seperti program ceramah atau kursus khas tentang keibubapaan dan tanggungjawab. Okey, memberikan contohnya kita memberikan kemahiran keibubapaan yang secukupnya untuk pasangan suami isteri. Dengan mengadakan selain itu mengadakan pusat rujukan khidmat
berterusan yang merupakan tempat di mana pasangan mudah membuat rujukan tentang perkahwinan dan keibubapaan. Okey. Dengan ini ia juga dapat mengelakkan masalah sumbang mahram ni berleluasa. Dan yang ketiga ialah yang keempat ialah memberikan pendidikan seks yang sewajarnya di sekolah. Ya, dengan memberi penekanan kepada pengenalan bahagian badan, penjagaannya, pengawalannya dan juga mengenali batas perhubungan di antara lelaki dan wanita serta cara-cara menjaga diri daripada sebarang gangguan seksual. Okey, dan dekat sini dapat kita lihat statistik kes sumbang mahram di Malaysia meningkat dengan agak tinggi apabila tiadanya langkah-langkah maafkan saya bukan tak ada kurangnya langkah-langkah mengatasi sumbang mahram di kalangan rakyat Malaysia ni. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.